Hai, so hari ini saya nak cerita tentang Wi-Fi. Okey, kita tahu Wi-Fi actually ada 2.4 GHz dengan 5 GHz. So macam mana kita nak fully utilisekan Wi-Fi speed ni? Okey, so macam andaian macam mana kita nak andaikan 2.4 GHz dengan 5 GHz. So saya ambil contoh sebagai 2.4 GHz ni macam jalan single lane. Okey. Lepas tu 5 GHz ni saya andaikan sebagai jalan highway yang ada 3 lane ataupun 4 lane. Okey, so kita andaikan kita ambil 100 kenderaan. Okey, kita bergerak di jalan yang single lane tu. Okey, so berapa lama masa yang ambil sebagai contoh untuk jarak 10 km. So berapa lama kenderaan ni boleh sampai ke destinasi. Kita tahu jalan tu kecil, sesak, so agak perlahan dia nak sampai. Berbanding dengan jalan highway yang ada 3 lane, kita letak 100 kenderaan, dia boleh bergerak dengan agak pantas berbanding dengan single lane. So tu yang bermaksudnya 2.4 GHz dengan 5 GHz. So maksudnya di sini dari segi kelajuan 2.4 GHz dan 5 GHz kelajuan dia amat berbeza. 2.4 GHz ni actually dia punya bandwidth ni ataupun jalur lebar dia, dan 5 GHz dia punya jalur lebar dia adalah 5 point something dalam that range. Okay, so macam mana kita nak utilisekan pula Wi-Fi speed ni 2.4 dengan 5 GHz? Adakah patut kita merge? Okey, sebagai contoh, kebanyakan router sekarang ada fungsi dia panggil smart control. Bila dia panggil smart control tu, dia bermaksud semua Wi-Fi 2.4 device dengan 5 GHz device akan disusun secara automatik, diassign secara automatik oleh router. Sebagai contoh, anda connect di router sebagai contoh router A. Okey, so router ni akan assign anda patut pakai 2.4 ataupun 5 GHz. Okey, tapi di sini bila anda berada di kedudukan yang dekat, Wi-Fi ni dia tak akan adjust. So masalahnya anda akan still dapat speed yang slow. Bila anda berada dekat router still maintain 2.4 GHz. Okey, berbanding anda disconnect dengan connect balik, dia akan bagi speed yang laju. Okey, so macam mana kita nak utilisekan Wi-Fi ni? Sebagai contoh, yang terbaik bergantung kepada masing-masing. Kita boleh splitkan channel ni 2.4 GHz dengan 5 GHz. So apa device yang nak pakai 2.4 GHz dengan 5 GHz? Okey, untuk 2.4 GHz kebanyakannya untuk device yang tak perlu consume high bandwidth. Sebagai contoh macam guna sekadar untuk messaging atau untuk light browsing. Dengan jika anda berada kedudukan jauh daripada router, anda patut guna signal atau Wi-Fi speed 2.4 GHz. Okey. 5 GHz pula bila dan apa device yang perlu diguna? Okey. 5 GHz anda perlu guna untuk device sebagai contoh untuk streaming, ataupun anda nak join online class, patutnya anda guna Wi-Fi signal 5 GHz. Okey, sebab 5 GHz ni dia punya speed lebih tinggi berbanding dengan 2.4. Okey, bagi segi kekurangan 5 GHz. Okey, 5 GHz ni actually dia punya kekurangan, dia sebenarnya tak boleh dari segi obstacle. Kalau anda duduk dalam bilik berdinding, so 5 GHz ni signal strength dia akan berkurang berbanding dengan 2.4. Okey, tapi di sini anda kena balance balik antara speed dengan strength, sebab walaupun strength signal anda kurang, tapi anda masih boleh dapat high bandwidth lagi untuk 5 GHz. Okey, apa lagi device yang patut anda letak pada 2.4? Okey, sekiranya anda ada macam smart switch, maybe anda ada washing machine yang connect dengan Wi-Fi, peti ais yang connect dengan Wi-Fi. So device-device ni anda patut letak pada 2.4 GHz. Termasuk juga dengan kamera, IP kamera yang anda ada, patut letak di 2.4 GHz. Okey, sebab kebanyakan macam device kamera ni dia berada berjauh pada router, so dia punya Wi-Fi channel saja. Sebagai contoh 2.4 GHz, anda ada 10 device, tapi anda hanya connect kepada channel 2.4 GHz saja. 5 GHz anda on tapi anda tak guna. So apa yang akan terjadi? So apa yang terjadi? First, of course anda wasted
dia punya power sebab anda turn on 5 GHz tapi anda tak guna. Okay, so Wi-Fi channel ni bila anda open, actually dia consume power. Okay, so no matter anda guna, walaupun anda tak guna, actually dia consume power. So yang tu yang first. Yang second, actually bandwidth utilization. Okay, bila mana anda guna hanya tumpu kepada channel 2.4 tapi anda tak guna 5 GHz signal. So apa yang terjadi, sebagai contoh, bila ada salah satu pengguna di rumah anda yang streaming ataupun downloading certain thing, yang consume might be 1 GHz, 1 GB or 10 GB file size. So apa yang terjadi sini, actually user yang lain actually dia perlu tunggu dan akan tertanya, kenapa Wi-Fi tiba-tiba slow nak buka YouTube, tiba-tiba slow, tak ada respon. Okay, so jalan yang terbaik jika anda ada banyak device, so anda sepatutnya kena splitkan device ni. Sebagai contoh, maybe certain device 5 device ke 5 GHz ataupun certain device ke 2.4 GHz. Okay, ataupun jika anda tahu, sebagai contoh, okay, macam untuk anda ada TV box, so untuk TV box sepatutnya anda letak pada 5 GHz sebab yang ni dia consume bandwidth. Sebagai contoh lain, jika anda ada contoh peti ais yang connect dekat Wi-Fi macam ni, untuk device yang low speed ataupun guna speed yang tak tinggi, anda boleh switch kepada 2.4 GHz sebab 2.4 GHz signal dia boleh travel jauh berbanding dengan 5 GHz juga. Okay, lain untuk improvekan Wi-Fi speed. Okay, cara yang biasa kita boleh pakai wireless extender jika anda guna wireless. Kedua, anda boleh pakai wireless LP, actually hampir sama tetapi wireless LP ni guna Wi-Fi yang berbeza. Okay, anda extend actually anda extend pada first router, masuk feed balik pada second router dan guna sama Wi-Fi nama yang sama ataupun yang berbeza, ataupun anda guna mesh Wi-Fi. Okay, mesh Wi-Fi ni kebaikannya actually the integrated solution. So bila mana anda purchase certain brand tu, sebagai contoh Asus, okay, anda purchase mesh router yang support daripada Asus. So bila anda beli satu lagi router yang support mesh, actually anda just pair device ni, so semua ni akan berlaku secara automatic. Okay, thank you.